Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Persoalan besar sejak akhir ini ialah siapa yang sorok titah edendum Najib. Ada yang menuduh kononnya Anwar Ibrahim, ada yang menuduh kononnya Kerajaan Perpaduan, ada juga yang menuduh konon Menteri Keselamatan Dalam Negeri. Tapi hari ini pendedahan eksklusif untuk Anda semua yang disampaikan oleh Khairi Jamaluddin. Rupa-rupanya, menurut Khairi Jamaluddin, titah edendum itu disorok. Menteri UMNO sorok titah edendum Najib. Itu pendedahan yang dibuat oleh Khairi Jamaluddin dalam Malaysia Kini. Khairi Jamaluddin mendakwa terdapat krisis kepercayaan terhadap bekas partinya UMNO susulan isu titah edendum yang melibatkan Najib Razak. Khairi yang telah dipecat UMNO 2 tahun lalu menuduh Menteri Undang-Undang Azalina Othman Said bersubahat menyembunyikan dokumen tambahan yang membenarkan Najib menghabiskan hukuman pemenjaraannya dengan menjalani tahanan di rumah. Wah, ini kalau betul dakwaan ini, pasti ianya akan menjadi panas, lebih panas daripada yang paling panas. Kalau betul lah titah edendum itu disorok oleh Menteri UMNO, ini memang satu perkara yang luar biasa. Saya percaya, kata Khairi, saya percaya peguam negara mungkin katanya, mesti memaklumkan kepada menteri bertanggung jawab, yaitu Menteri Wilayah Persekutuan di dalam lembaga pengampunan. Oh, by the way, kita dapat ini juga, katanya. Berbalik kepada UMNO, ini menteri kena jawab. Kenapa Menteri UMNO bersubahat menyorok edendum ini? Ini Menteri Undang-Undang, apa nama dia, Azalina Othman Said, katanya, dalam episod terbaru podcast Keluar Sekejap. Surat kepada Peguam Negara AG, tak mungkin AG tak maklum kepada Menteri Undang-Undang, tambah Khairi lagi. Hos bersama program itu, Sahril Hamdan, berkata, Azalina memberitahu Dewan Rakyat Peguam Negara tidak melaporkan perkara tersebut kepadanya. Pun begitu, kata Khairi membalas dengan sinis, saya rasa rakyat Malaysia tidak dilahirkan semalam, katanya lagi. Kamu sebagai Menteri Undang-Undang ada hubungan dengan Peguam Negara. Mungkin secara teknikal boleh mengatakan peguam negara hanya melaporkan kepada atau terus memaklumkan Perdana Menteri. Tetapi seperti mana yang saya tahu sebagai seorang bekas seorang menteri, of course, ketua peguam negara has a relationship ataupun professional relationship, kata bekas ketua pemuda UMNO itu lagi. Khairi juga mendakwa mustahil kabinet tidak mengetahui perkara ini. Mendesak Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa memberi penjelasan. Kata Khairi, saya percaya kedua-dua menteri ini bertanggung jawab, tetapi mereka berdiam diri. Saya salut Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail, kata Khairi lagi. Walaupun dia pernah berkata ia kabar angin, mungkin dia diarahkan oleh Perdana Menteri dalam usaha untuk melemparkan Saifuddin ke bawah bas untuk mengatakan bahawa Jabatan Penjara tidak menerima tambahan itu, kata beliau lagi. Sekurang-kurangnya Saifuddin ada keberanian untuk memberi kenyataan, tambah beliau lagi. Semalam Zaliha berkata mesyuarat lembaga pengampunan berhubung Najib akan kekal sulit. Pada 6 Januari, Mahkamah Rayuan membenarkan Najib memohon semakan kehakiman untuk menguatkuasakan titah bekas yang di Pertuan Agong memerintahkannya menjalani baki hukuman di bawah tahanan rumah. Khairi juga menegaskan isu titah edendum ini boleh menghakis keyakinan penyokong Najib terhadap UMNO sambil mempertikaikan kelewatan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dalam menyokong afidavit titah edendum itu. Sudah tentu sekarang ini kem Presiden Zahid menggembar-gemburkan bahawa Presidenlah orang pertama yang buat afidavit titah edendum ini, kata KJ lagi. Itu baru beberapa bulan selepas cerita edendum ini, katanya. Penyokong Najib melihat tidak ada atau tiada
Tiada kesungguhan daripada UMNO Putrajaya, UMNO tingkat 38 untuk membuat isu ini kepada conclusion lah, katanya lagi. Khairi turut menuduh Zahid cuba meletakkan dirinya sebagai penyelamat sama ada kepada Anwar Ibrahim atau Najib. Sama ada savior kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim atau bosku Najib. Zahid tetap savior, tegasnya lagi. Titah Edendum itu mengurangkan hukuman penjara 12 tahun ke atas Najib daripada 12 ke 6 tahun dan pengurangan denda 210 juta kepada 50 juta ringgit. Bekas Perdana Menteri itu disabitkan atas kesalahan salah guna kuasa, pecah amanah jenayah dan pengubahan wang haram melibatkan 42 juta dana SRC Internasional. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas beberapa hari, Najib menang untuk kes titah edendum dan dibenarkan membuat semakan rayuan titah edendum di Mahkamah Tinggi, dihantar ke Mahkamah Tinggi oleh Mahkamah Rayuan. Sekali lagi kita dikejutkan dengan pengakuan daripada anak Najib sendiri tentang titah edendum itu. Nizar akhirnya mengakui, membuat satu pengakuan tentang titah edendum ini yang banyak membuatkan kita tertanya-tanya dan juga kita pun menjadi semakin mahu tahu. Anak Najib iaitu Nizar mengakui dapat nasihat dan pandangan Wan Rosdi iaitu Menteri Besar Pahang. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Peramu Jaya, Datuk Muhammad Nizar Najib, mengakui sering merujuk kepada Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, untuk mendapatkan nasihat dan pandangan mengenai isu titah edendum yang melibatkan bapanya, Datuk Seri Najib Tun Razak. Perkara itu didedahkan anak sulung bekas Perdana Menteri tersebut dalam satu hantaran di laman Facebook miliknya pada Rabu. Dalam hantaran berkenan, Muhammad Nizar merakamkan penghargaan kepada Naib Presiden UMNO dan pengerusi UMNO Pahang itu. Tidak ramai yang tahu saya sentiasa berhubung dengan yang amat berhormat Menteri Besar, memohon nasihat dan pandangan sepanjang titah edendum ini berlangsung, kata anak Najib lagi. Beliau banyak memberi dorongan dan nasihat sepanjang saya dan keluarga saya memperjuangkan perkara ini bagi pihak ayahanda, tulisnya lagi. Tambah Nizar, selain usaha Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi untuk memfailkan affidavit titah edendum, Wan Rosdi juga mengambil risiko peribadi untuk mengesahkannya pada awalnya kewujudan titah tersebut dan tahanan rumah melalui affidavit yang difailkan di mahkamah. Yang menjadi kenyataan mengejutkan kita dalam tulisan Nizar ini ialah apabila beliau menyatakan bahawa Wan Rosdi juga mengambil risiko peribadi untuk mengesahkan pada awalnya kewujudan titah tersebut dan tahanan rumah melalui affidavit yang difailkan di mahkamah. Apakah risiko peribadi yang diambil oleh Wan Rosdi ini untuk mengesahkan pada peringkat awal kewujudan titah edendum Najib tersebut? Tanpa pengesahan awal, kata Nizar, orang ramai tidak akan tahu akan kewujudan titah tersebut dan ramai tidak tahu. Beliau mengucapkan terima kasih tidak terhingga kepada Datuk Seri Diraja Menteri Besar. Saya dengan ikhlas selalu mendoakan agar Datuk Seri Diraja diberikan kesihatan yang baik dan kekuatan untuk terus memimpin kami di pentadbiran negeri Pahang, katanya lagi. Dalam pada itu, Muhammad Nizar turut bersyukur di atas keputusan 2-1 di Mahkamah Rayuan yang memihak kepada bapaknya beberapa hari yang lepas. Dengan keputusan ini, beliau mendapat kebenaran untuk memulakan prosiding semakan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur berhubung penolakan permohonannya untuk menjalani baki hukuman penjara di bawah tahanan rumah, katanya lagi. Jadi rupa-rupanya keputusan di Mahkamah Rayuan baru-baru ini bukanlah mengesahkan tentang titah edendum itu, bukan juga untuk mengarahkan pelaksanaan titah edendum tersebut, tetapi ianya keputusan tentang memulakan prosiding semula untuk semakan
semakan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang memutuskan dahulu bahwa titah edendum Najib itu tidak sah kerana ianya hanya berdasarkan bukti hearsay ataupun hanya cakap dengar cakap. Jadi itu sebabnya Mahkamah Rayuan kembalikan semula kepada Mahkamah Tinggi untuk mereka sekali lagi mendengar dan mendebat dan membahas dan memperjuangkan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur itu. Jadi tujuannya dikembalikan ialah untuk cuba mengubah melalui perbicaraan prosiding, cuba mengubah keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang menolak permohonan Najib sebelum ini menjalani baki hukuman penjara di bawah tahanan rumah. Barulah kita fahamkan begitulah sebenarnya yang berlaku. Jadi pada Isnin yang lepas, Najib berjaya mendapat kebenaran memulakan prosiding semakan kehakiman bagi suatu perintah untuk memaksa kerajaan atau 6 pihak lain menjawab dan mengesahkan kewujudan titah edendum. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.